Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berkongsi latihan bina ayat menggunakan template. Ya, ini bertujuan untuk persiapan terutama murid pemulihan untuk ujian pelepasan. Okey, di sebelah kiri ni ada cikgu bagi link tu, ialah template yang menggunakan kaedah skop dan kaedah aktat. Dan di sebelah kanan ni pula ialah modul latihan. Dia ada dalam 13 latihan lah untuk bina ayat. Okey, macam mana nak guna kaedah skop? Kaedah skop ni kamu dah belajar dah di dalam kelas. Okey, kita guna skop. Skop ni macam kamu tengok ni, saya bagi nota ni. S tu ialah siapa. Bila kita nak bina ayat yang ada orang ataupun haiwan di dalamnya, kita boleh gunakan kaedah skop. Mula dengan siapa. Siapa orang atau haiwan yang merupakan watak utama ayat tersebut. Kemudian K. K ini kata kerja. Maksudnya siapa tu buat apa. Macam mana. Sekali lagi kita tengok contoh. Kemudian O. O ni orang yang menerima kesan daripada perbuatan siapa. Kalau makan nasi, nasi itu ialah O, objek. Makan nasi, nasi itu ialah objek yang menerima kesan daripada makan tu. Dan akhir sekali P. P ni ialah perluasan. Perluasan ni kita selalunya guna D untuk tempat, pada untuk masa, dengan untuk siapa, ataupun untuk alat-alat. Kemudian kata kerja kedua. Contohnya saya menolong ibu, tu dah satu kata kerja. Menyapu sampah kata kerja kedua yang dimasukkan dalam perluasan. Dan yang kelima, sebab. Kerana. Saya pergi sekolah kerana apa kan. Itu perluasan. Okey, manakala kaedah aktat ni ialah untuk yang bukan manusia dan bukan haiwan, selalunya yang tidak bergerak dan tidak buat kerja. Contohnya, kita guna aktat. A ni untuk kata nama. Kata nama contohnya air sungai. Kemudian diikuti dengan KT, kata tunjuk. Air sungai itu, kita guna itu ataupun ini. Ini itu benda yang dekat. Kita pegang pen kan. Apa pen? Kata tunjuk pen ini. Kalau jauh, air sungai itu. Kemudian diikuti dengan AD, kata adjektif. Iaitu kata sifat. Warna, bentuk dan kata sifat lah. Air sungai itu bersih dan jernih. Itu kata sifat. Okey, jom kita tengok contoh. Jadi jom kita cuba bina ayat menggunakan kaedah skop. Okey, kita mula dari tengah. Kalau gambar kat tengah ni, kalau kita tengok, ada orang potong rumput. Jadi kita akan mula guna kaedah skop sebab dia ada orang. Okey, S. S tu kita tengok. Siapa yang potong rumput. Kita pun cari. Kita klik, kita cari siapa yang potong rumput. Kerja, okey. Dari cikgu Amri. Ni, tukang kebun. Siapa potong rumput? Tukang kebun. Kemudian kita pindah ke K. K ni kata kerja. Tukang kebun buat apa? Kita pun cari. Tukang kebun memotong. Tukang kebun memotong. Kemudian kita pergi O. O ni potong apa? Kita pun cari kat bawah ni. Potong apa? Potong rumput. Tukang kebun memotong rumput. Kemudian P, perluasan. Perluasan selalunya di mana. Katakanlah di mana kan. Bila. Ni di padang. Nampak triangle di padang. Jadi kita pun dapat dah ayat penuh. Tukang kebun memotong rumput di padang. Jadi nombor 1 kita pun boleh tulis kat bawah ni. Kita print out, kita tulis. Tukang kebun memotong rumput di padang. Okey. Selesai. Okey, jom kita tengok. Ayat yang tak ada orang. Macam ayat ini. Okey, yang kedua. Kita tengok apa dia nak cakap ni. Ada apa ni? Kamera. Kamera ada budak. Jadi kita nak cerita pasal watak utama dia kamera. Jadi kita guna kaedah aktat. Sebab dia bukan orang dan bukan haiwan, kita guna aktat. Okey, A, apa? Kata nama dia. Kata nama dia kamera keselamatan. Kita pun cari kamera keselamatan. Ini, kamera keselamatan. Kemudian dia jauh ke kita pegang? Dia jauh. Kita guna itu. Kamera keselamatan itu. Okey. Kemudian kamera keselamatan itu tu apa kata sifat dah? Kalau tak ada kata sifat, kita boleh guna apa fungsi dia? Fungsi dia memantau kaki lima sekolah. Jadi kita dah dapat dah satu ayat. Kamera keselamatan itu memantau kaki lima sekolah. Kita pun boleh tulis. Okey, seterusnya kita cuba satu lagi. Katakanlah ini. Apa ni orang ni duk buat. Ini oleh kerana ada orang, kita guna balik kepada kaedah skop. S, siapa? Kalau dua orang ni, sama ada kita boleh bawa nama
Ataupun kita guna kata ganti nama. Kalau dua orang, kita guna apa? Mereka. Kita mencari mana ada tak? Mereka. Kemudian K, kata kerja. Mereka buat apa ni? Nampak macam duk susun. Okay, kita pun boleh susun lah. Senang kan menyusun, ada tak? Menyusun. Mereka menyusun. Susun apa? Susun. Kita tahu lah tapi saja nak cari kan. Menyusun. Kita type lah. Menyusun. Start dengan huruf B kan. Menyusun buku. Tu nampak? Menyusun buku. Kemudian di mana? Dia mesti mula dengan D juga. Jadi kita guna D. D perpustakaan. Ada ayat yang tidak perlu kepada objek. Contohnya, kalau macam ni kita tengok. Contohnya, Chong turun. Macam gambar tu kan. Chong turun. Kita tak payah buat objek. Terus kita pergi perluasan. Chong turun dari kereta. Komputer ataupun tablet kita tak boleh bawa dalam periksa. Tetapi ini bertujuan untuk latihan. Macam kita ambil SPM dulu kan. Kita beli buku. Contoh-contoh karangan. Kita pun setiap hari kita salin. Tapi buku contoh-contoh karangan tu kita tak boleh bawa masuk dalam dewan periksa. Kita cuma buat latihan. Bila kita masuk dalam periksa nanti, kita duk peringat. Kita duk buat tu kan. Setiap hari kita duk salin tu. Kita akan peringat dan dia akan bantu kita jawab soalan. Soalan ni, kalau kita rajin berlatih, kita print out, kita buat latihan. Kita tulis, susun ayat ni tulis, susun ayat ni tulis. Jadi bila kita masuk periksa, insyaAllah, kita mesti tak banyak sikit, kita boleh buat, kita boleh jawab lah soalan pelepasan ataupun soalan puasa nanti.